Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 10 hari bulan 6 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran suratul Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Ayat sambungan kita pada hari ini ayat yang ke-55. Ayat 55 bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi, muka surat 704. Muka surat 704. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ولا يزال الذين كفروا. Tengok kepada terjemahan. ولا يزال الذين كفروا في مرية من. Dan orang-orang yang kafir tetap di dalam keraguan terhadap Al-Quran. Kalau dia tak ragu, dia masuk Islam dah. Ini masalah dia ragu yang jadi lawan. Dia menentang, dia mengamuk sebab dia tak percaya. Dalam ayat yang lepas, kita telah baca Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita kedudukan orang kafir. Kita pun dah bincang tentang jawatan Nabi SAW bersifat nazir, ya ayuhan nas, kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita juga tentang halal mukminin. Masuk dalam ayat 55 ni, balik kembali semula menceritakan keadaan orang kafir untuk sekali lagi. Maka orang kafir itu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran li'iradihim
wa inadihim, kerana mereka tak mahu terima dan keras kepala. Kalau nak kata ada hujah, ada bukti, ada dalil, mereka sudah tengok bukti. Mereka sudah lihat kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Kalau hati sudah tertutup, bawalah sejuta dalil, bawalah berapa lori bukti, begitulah keadaannya, mereka tidak akan boleh menerimanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma arinal haqqa haqqa ittiba', Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan, bukakan pandangan mata kami kepada perkara yang benar itu benar, dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami perkara yang batil itu batil, serta rezekikan kami dapat menjauhinya. Ini doa ni elok kita baca. Kita minta pedoman, minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau dengar orang tu cakap, dengar orang ni cakap, masing-masing mengemukakan bukti dan hujah, kita jadi pening. Tapi kalau Allah Ta'ala dah beri taufik hidayah, supaya kita dapat memilih yang terbaik, jadi kita akan jadi yang baik, insya-Allah. Jadi puak kafir ni, ada di kalangan mereka yang sudah nampak bukti-bukti keyakinan benarnya Al-Quran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tak terima? Jawab dianya, inadan wastikbara. Tanda para pelajar, inad, kerah kepala. Istikbar, sombong, tak mahu terima kebenaran. Itu punca kerusakan atas dunia ni, sombong. Allah Ta'ala gambarkan makhluk yang awal rusak, iblis. Sebab apa dia rusak? Aba wastakbar. Aba wastakbar. Sombong, takabur. Itu punca. Ada dua perkara ni, binasalah manusia. Ada dua perkara ni, rusak binasalah kita. Sebab apa? Punca kerusakan kita datang daripada al-i'rad wal-istikbar. Sampai bila kamu nak jadi macam ni? Tengok tuan-tuan, sampai bila kita boleh berterusan begini? Tengok dalam ayat ni, hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah. Hatta ta'tiyamus sa'atu baghtatan, hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut. Jadi kiamat secara mengejut ni sama ada kiamat betul. Kan dalam hadis kiamat itu, Nabi SAW bersabda, ada orang yang sedang menjemur kain. Sangkut kain dia di tali ampaian, tak sempat nak angkat, sudah kiamat. Ada orang yang letak makanan dalam pinggan nak makan, sekali israfi tiup, tak sempat makan. Itu baghtah, datang secara mengejut. Au ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqib. Atau datang kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka. Tidak ada kebaikan untuk mereka. Para jemaah sekalian, ana dah sebut beberapa kali tentang kiamat. Kalau kita nak ambil kiamat yang besar, kiamat setelah Israfil meniup serunai dia. Tetapi bagi setiap orang ada kiamatnya sendiri. Dia panggil kiamat individu, kiamat seorang-seorang. Bila berlaku? Apabila dia mati. Kita hari ini pula dikejutkan dengan kematian maut al-faj'ah. Mautul fuja'ah. Mati mengejut. Ini salah satu daripada tanda-tanda kiamat.
banyaknya kasratuz zalazil, banyak gempa bumi, banyak goncang sana, goncang sini, dan juga ramai orang mati mengejut. Itu salah satu daripada tanda-tanda. Maka para jemaah sekalian, orang yang mati mengejut ramai, sama ada dia mati dalam keadaan dia sedang husnul khatimah, dalam beriman, dia sedang beribadah, dia sedang melakukan kebaikan, hani'an lahu, kita kata insya-Allah itu tanda husnul khatimah. Tapi kalau mati sebaliknya, dia sedang buat maksiat, sedang derhaka kepada Allah, sedang merancang untuk menyekat pelaksanaan Islam atas muka dunia ni, bagaimana kita nak cakap? Terimalah. Maka kita orang yang mengaji, orang yang belajar ini, sentiasalah kita berfikir bagaimana membuat persiapan. Andai kata malakul maut datang ni sekarang, kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Baik, dalam ayat ini Allah sebut azabu yaumin aqim. Aqim tu tuan-tuan dan puan-puan maknanya mandul. Aqim. Apa sebab? Tengok dalam tafsir kata, ikhtalafal mufassirun, ulama tafsir berbeza pandangan tentang azabu yaumin aqim. Dalam kitab pimpinan dia terjemah aqim tu hari yang tidak ada kebaikan. Kan, hari yang tidak ada kebaikan. Aqim ay la khaira. Boleh juga tidak ada kebaikan. Satu tafsiran. Maknanya hari kiamat bagi orang yang tak ada iman, tak ada kebajikan lah bagi dia. Ada yang mengatakan aqim dengan makna putus. Al-qat'u wal man'u. Terputus. Seperti kita kata rajulun aqim, lelaki itu mandul, perempuan itu mandul, orang ni putuslah keturunan dia setakat tu je. Kita kalau ada anak, 5 orang, 6 orang, anak kita akan menyambung balik keturunan kita. Lebih-lebih lagi anak laki-laki. Sebagaimana kata ahli syair, banuna hum banu abnaina. Ini apa syair ni, pelajar-pelajar kita. Banuna hum banu abnaina. Anak kita, iaitulah anak cucu cicit dari anak laki-laki kita. Wa banatuna, adapun anak perempuan kita, banuhunna banu abna'il al-abaid. Anak perempuan kita, anak dia menjadi anak cucu orang lain dari sudut keturunan. Kan? Jadi anak kita, bin kita lah. Bin kita, bin ayah kita, bin tok nenek. Itu dia panggil. Baik. Itu makna aqim, tidak ada anak. Baik. Di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut azabu yaumin aqim. Azab pada hari aqim, jawab dianya aqim dengan makna hari kiamat. Tanda pelajar, aqim dengan makna hari kiamat. Al-muradu bihi yaum al-qiyamah, hari kiamat. Aqim juga dengan makna bis-sa'ah, makna hari berlakunya kiamat. Sebab apa? Kenapa dikatakan aqim itu? Setengah ulama kata aqim ni yauma badrin, hari peperangan Badar. Kenapa hari peperangan Badar? Sebab lepas pada peperangan Badar tu ramai ketua-ketua kafir tu aqim, tak ada apa dah, kosong dah dia. Tok nenek dia sudah putus hubungan sebab mati ramai. Tapi ulama tafsir majoriti mengatakan aqim di sini hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu dinamakan hari aqim, hari yang mandul? Li'annahu la laylata ba'dahu wa la yaum. Dia tidak bertukar hari dia. Matahari, bulan sudah rusak, kan? Jadi hari itu hari ya, tak ada hari yang kedua, yang ketiga tak ada. Ka'alfi sanatin. Kan? Seolah macam 1000 tahun. Lama kita menunggu. Jadi hari la lailata ba'dahu, hari yang tidak ada malam selepas daripada dia. Jadi li'an la yunzaru ila al-lail. Tidak ditangguh untuk malam sebab hari-hari je ada. Hari nama dia hari kiamat, tak ada malam kiamat.
Allahu Akbar. Kalau kita baca tadabbur tuan-tuan, ilmu tentang Al-Quran ini sangat luas, ilmu tentang Quran sangat luas, dan kita juga akan merasai kemanisan Al-Quran apabila dikunyah. Sebagaimana kata di para ulama, Quran itu ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat 56. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. Ia akan mengadili di antara mereka. Jadi Allah Ta'ala akan adilkan di antara hamba-hamba yang beriman, di antara hamba yang kafir. Semua orang akan diadili di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Setiap orang akan diadili. Setiap orang akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan. Baik, kita orang yang beriman, apa keadaan mereka? فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, alhamdulillah, iman dengan amal saleh, kita sudah faham, pelajar-pelajar pun sudah faham, bahawa orang nak Allah Ta'ala tak terima amalan kecuali daripada orang yang beriman. Kemudian dari kalangan orang yang beriman, yang diterima amalan dia siapa? Amal yang saleh. Nak jadi amal saleh, dua perkara kena ada. Yang pertama, keikhlasan melakukannya. Yang kedua, amal itu mesti bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, amalan itu tidak dikabulkan. Fi jannatin na'im. Mereka akan ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat kesenangan. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Amin. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang kedua yang tak dengar kata, yang kerah kepala, yang istikbar, yang sombong. Apa jadi dengan mereka? وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Orang kafir yang tak mahu terima apa yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun mereka sudah tahu apa? Tahu perkara itu benar, jelas, tapi tak mahu terima juga. Maka mereka beroleh azab seksa yang menghina. Allahu Akbar. Itu ialah balasan dianya, azab seksa yang menghina, yang tidak terperi sakitnya. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini beberapa faedah daripada perbincangan kita ni. Allah Azza wa Jalla sebut tentang falladzina amanu wa amilus salihat. Tanda ayat ni, orang yang beriman dan beramal saleh. Mana binaan amalan itu mesti di atas tapak iman. Ada ke orang buat amalan tidak di atas tapak? Ada. Nama dia munafiqun. Fal munafiqun ya'maluna wa yazkuruna Allah wa yusallun. Orang munafikin dia pergi juga surau jarang-jarang. Kan? Kalau musim PKP, happy lah dia. Tak payah pergi surau. Dia di antara orang menyokong tutup surau. Kan? Mereka juga beramal.
mereka juga berzikir depan orang berzikir. Yatasaddaqun, dia juga bersedekah, walakin laisa indahum iman, tapi mereka tidak ada iman. Ini yang kita takut hari ini. Mereka tidak ada iman. Bila dia tidak ada iman, semua amal-amal yang mereka buat itu, lakonan-lakonan yang dilakukan itu, la qimata laha, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Sebab itulah dia kata, tapak apa? Tapak kita nak bina amal soleh kita, mesti dia ada tapak iman. Kalau tidak, tak jadi. Satu. Yang kedua, al-iman wahdahu la yakfi. Kalau sakat pengakuan beriman sahaja, tak cukup. La budda min amalin, mesti diikuti dengan amal. Amal saja tanpa iman tak jadi. Iman saja tanpa amal juga tidak jadi. Cuma bagi orang tak beriman, kita kata baiklah dia beriman. Sebab apa? Sebab apabila dia beriman, dia ada peluang untuk masuk syurga. Kalaulah dia diazab dulu pun, masih ada kunci untuk ke syurga. Tapi orang tak beriman, kita panggil terus apa? Terus tak ada ruang untuk dia ke syurga. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Dalam Quran, Allah Ta'ala akan sebut dua. Beriman disebut orang kafir. Sebut Nabi, sebut penentang Nabi. Kata di para ulama, Quran tu nama dia Mathani. Mathani ada kembar. Dua perkara. Jadi dalam Quran biasa dia sebut syurga, dia akan sebut neraka. Sebut wali Allah, dia sebut wali syaitan. Apakah hikmat? Kenapa Tuhan sebut dua cerita? Cerita orang beriman dalam syurga, cerita orang mengkafir dalam neraka. Jawab dianya, wal hikmatu, hikmatnya, alla yamal, supaya manusia itu tidak boring, tidak bosan, tidak jemung. Biasanya bila kita dengar cerita ni, dengar syurga, kita pun semangat. Bila mari ayat sebut neraka, na'udzubillah, mencelikkan mata kita. Kan? Itu satu. Hikmat yang kedua, manusia ni sedang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata apa? Berjalan menuju kepada Allah. Kita telah duduk dalam dua keadaan. Yang pertama, al-khawf, takut. Bila kita dengar tentang kafir, tentang munafik, tentang puak-puak derhaka, kita jadi takut. Bila kita dengar golongan Nabi, orang soleh, ahli syurga, kita pun masuk dalam sifat raja, mengharapkan kitalah kumpulan itu nanti, insya-Allah. Jadi maka bila kita dengar sifat orang mukmin, kuatlah perasaan kita untuk keyakinan kita. Bila kita dengar orang kafir, kita pula rasa takut, rasa gerun, rasa bimbang. Kenapa kita bimbang? Kita bimbang takut kita masuk dalam kumpulan yang tersebut. Wal'iyazubillah. Baik, kita pergi pada ayat 58. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan orang-orang yang berhijrah. Tanda itu pelajar. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kemudian mereka terbunuh atau mati. Mana orang pergi hijrah, dia terbunuh atau mati. Mana hijrah ni dia keluar daripada rumah dia semata-mata untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil hijrah tu al-hijratu hijratan. Hijrah tu ada dua. Hijrah tu ada dua.
Dia panggil hijratul abdan wa hijratul qulub. Hijrah fizikal, bodinya hijrah, macam sahabat-sahabat meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, itu dia panggil hijrah fizikal. Ada lagi dia panggil hijrah apa? Hijratul qulub, hijrah hati, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang tak baik, itu dia panggil hijratu al-qulub, hijrah hati. Para jemaah sekalian, kita sekarang ni kalau nak hijrah tubuh, nak bergerak pun tak boleh dah, kan? Nak gimana? Sama je, daripada sini pergi sini pun sama juga. Di sana pun orang macam tu juga. Maka kita letak kepada hijratul qulub, hati kita tinggalkan benda-benda yang tak baik, perkara yang maksiat, perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, utruku, ujuru, tinggalkan dia. Itu dua kategori hijrah. Baiklah. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT sebut pada kita tentang kuasa pada hari kiamat itu semua di bawah kuasa Allah. Allah Ta'ala akan hukumkan di antara hamba-hambanya, dan dia akan masukkan orang mukmin ke dalam syurga, kan? Maka siapa dia ahli syurga itu? Bagaimana kaifat tariq ilal jannah? Bagaimana jalan pergi syurga? Ni ayat 58 ni membuka lorong kepada kita at-tariq ilal jannah, jalan ke syurga. Apa dia jalan syurga? Wallazina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya semata-mata menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam perjalanan itu mereka mati, summa qutilu, atau dibunuh, ataupun mati, maka Allah Subhanahu wa taala la yarzuqannahumullah. Kalau mereka mati, terbunuh atau mati, sudah tentu Allah Azza wa Jalla akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. La yarzuqannahumullah rizqan hasana. Kan dalam ayat yang lepas Allah Taala sebut rizqun karim, rezeki yang baik. Makna baik dari sudut jenis. Allah Taala tak akan bagi dalam syurga ni kecuali yang baik-baik je, makanan yang lazat, tempat tinggal yang cantik, isteri bidadari yang comel-comel. Bagi orang perempuan pula mendapat suami yang cantik. Kan kita dah bincang dalam siri yang lepas makna doa solat jenazah tu, wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi, tukarkan dia suami yang baik daripada suami yang ada ni, ataupun isteri. Jadi kata ulama, tukar di sini bukan tukar body tapi tukar perwatakan. Kalau atas dunia dulu isteri kita tak comel, kan? Dalam akhirat esok semuanya cantik. Bidadari bawah dia lagi. Dia comel lagi. Suami pun macam tu juga. Atas dunia ni keriput penuh dengan jerawat batu, kan? Tapi dalam syurga esok tak ada jerawat-jerawat, tak payah pakai kosmetik. Allahu akbar. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat. Maka Allah kata rizqan hasanah. Maknanya balasan itu sangat cantik. Dalam ayat lain, rizqun karim, rezeki datang daripada Tuhan yang pemurah, artinya unlimited, tak ada limit. Tidak kata aku akan bagi kepada kamu setiap hari roti ke menu, nak apa boleh ya belaka. Allahu akbar. Apa yang kamu nak boleh. Baik. Rizqan hasana. Mana kita ada dua lah. Rizqan hasana artinya kategori rezeki itu cantik. Yang kedua, rizqun karim. Apa makna rizqun karim? Rezeki mari daripada Tuhan yang amat pemurah tanpa limit. Allahu akbar. Wa an Salman Al-Farisi, tanda tentuan hadis ni. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin
khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, apa makna ribat? Orang yang duduk menjaga sempadan daripada diceroboh oleh musuh. Jaga sempadan. Satu hari dan satu malam lebih baik daripada puasa sunat sebulan, siang berpuasa, malamnya berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Puasa ribat, menjaga kawasan, menjaga keselamatan negara. Ini kita tuju kepada pengawal-pengawal keselamatan tanah air, kan? Dan insya Allah dia panggil frontliner kita ni, petugas-petugas barisan hadapan juga bekerja, bertugas semata-mata kerana nak menjaga keamanan dan keselamatan. Insya Allah niatkan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, kan? Kita dapat pahala yang begitu besar. Wa in mata, kalau pejuang-pejuang itu mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka pahala dia berterusan seperti apa yang dia hidup atas dunia dulu. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan Allah Ta'ala akan beri pada dia rezeki. Rezeki mana? Rezeki di alam barzakh. Wa inda rabbihim yurzaqun. Kan Allah Ta'ala sebut, mempunyai kata orang mati syahid itu mati, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang yang dibunuh mati syahid pada jalan Allah Ta'ala itu sebagai orang yang mati biasa. La. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka diberi rezeki. Diberi rezeki. Wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin. Allahu Akbar. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia rezeki. Tengok nota di bawah, apa dia kata? Setelah Allah Ta'ala menerangkan bahawa ia akan mengadili di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan masing-masing akan menerima balasan menurut amalnya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan secara khusus perihal orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, serta balasan yang sebaik-baiknya yang akan diberikan kepada mereka. Allahu Akbar. Tengok ayat 59. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna Allaha la'alimun halim. Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka yang tersebut itu ke tempat yang mereka sukai, yakni syurga. Dan sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat halim. Halim ini sangat penyabar. Tak cepat dia binasakan hamba-hamba dia yang derhaka. Kalau nak kira, kalau kita lah orang derhaka, apa yang kita nak bagi makan, tak panggil dah. Nak ajak mari rumah, kalau kita ada kenduri, kita tak akan panggil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, Halim, dia beri makan semua. Orang buat syirik pada dia hari-hari, pagi, petang, siang, malam pun dia beri makan. Orang yang melakukan ibadat pun boleh makan. Bukan dunia ini yang menjadi nilai betul tak betul seseorang, tetapi yang menjadi nilainya keimanan kita kepada Allah dan amal kita yang saleh. Baik, ayat yang keseterusnya, ayat 60. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Demikianlah janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu. Zalika itu balik kepada janji Allah Ta'ala. Tuhan janji apa?
Dia nak bagi pahala, dia nak bagi kebaikan, dia nak bagi segala perkara kepada hamba dia, maka dapatlah kita. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang, sama seperti yang dilakukan kepadanya, itu dia panggil, kita ni nak balas kepada kejahatan orang, biasa umpama, dalam Islam dia panggil hukum al-qisas. Hukum al-qisas. Qisas ni maknanya ikut kesan. Orang ni bunuh orang dengan begini, kita balas macam tu juga. Itu maksud dia. Qisas. Qisas mana? Ikut jejak, ikut kesan. Siapa dia membalas kejahatan orang, sama seperti dilakukan kepadanya, thumma bughiya alai, kemudian dia diunaya lagi. Maknanya selepas kita jatuhkan hukuman hudud, hukuman qisas ke atas orang ni, keluarga dia mari khianat kepada keluarga mangsa pula. Apa jadi? La yansurannahumullah. Tuan tu tanda, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. Tuhan akan bantu. Innallaha la'afuun ghafur. Dalam pada itu ingatlah sesungguhnya Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Allah Ta'ala tu dia maaf kepada hamba dia dan dia maha pengampun kepada hamba-hamba dia. Selagi orang tu ada ruang untuk belum mati, bertaubat. Banyak mana dosa dia, banyak mana. Semalam ada seorang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ni suka derma. Tetapi saya tak solat. Astaghfirullahalazim. Macam mana saya ni? Allah terima ke tidak saya punya sedekah? Kita kata, nasihatlah kita kepada orang ni supaya solatlah. Solat itu hubungan kita dengan Allah. Pahala kita sedekah tu juga untuk Allah, tapi hubungan kita dengan manusia. Maka janganlah kita pincang sebelah. Kita ni kena baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Sukarlah bagi kita nak jawab. Kena nak kata Tuhan tak terima bukan kuasa kita. Tapi bagi orang macam ni, kita kata sukarlah. Sebab apa sukar? Ialah orang tak solat ni, hukum dia pun khilaf kat situ. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pada jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dalam ayat ini, Allah sebut, bila orang tu berhijrah pada jalan Allah, maka pahalanya sama. Sama ada dia dibunuh dalam peperangan ataupun dia mati biasa. Tapi dia telah berhijrah. Sebab apa? Listiwa'ihima fil qasdi wa aslil amal. Mereka sama dari sudut niat dan matlamat keluar daripada rumah. Seorang ulama nama dia Fadalah bin Ubaid al-Ansari as-Sahabi. Fadalah bin Ubaid ni sahabat Nabi. Dia buat istidlal dengan ayat ini bahawa al-maqtul wal mayyit fi sabilillah sawa'un fil fadli. Orang ni mati, dibunuh dalam peperangan. Yang seorang ni tak mati di situ, tapi mati di atas tilang rumah dia. Tapi dia sudah berhijrah, dia telah berjihad, maka pahala dia sama. InsyaAllah, kita kata. Kata Imam Suyuti dalam kitab dia, Al-Iklil, dia kata, ini satu pandangan. Wa khalafahu akharun. Ada pandangan ulama lain kata, faddalul maqtul. Orang yang dibunuh dalam makrakah lebih tinggi darjat. Sebab, sampai peringkat mereka yang mati dalam peperangan ini tidak boleh dimandi dan tak boleh dikafan. Tak boleh mandi. Kita kena ambil dia, tudung mayat dia dengan darah-darahnya, dengan baju yang carik, yang luka dia, kita kebumikan. Sebab apa? Nabi SAW bagi tahu dia dibangkit pada hari kiamat esok, darah tu warna darah, tapi baunya kasturi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, dalam segala urusan kita ni, kita kena perlu pada melakukannya secara ikhlas. Kan? Lakukan secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kemudian kita akhiri ayat kita ni dengan siri kita ini dengan ayat 61, sambung lagi.
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Pertolongan yang dijanjikan Allah tetap akan berlaku. Kalau Tuhan janji, akan berlaku. Kerana Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan. Sebagaimana kuasanya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam, silih berganti. Malam hari, siang tak ada. Siang ada, malam tak ada, kan? Dan ingatlah sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Tuan-tuan tanda dua ayat yang kita baca ni, Sami'un Basir. Allah Ta'ala mendengar, Allah SWT melihat. Maka dua sifat ini dia kata sifat yang besar. Sifat yang besar yang kita kena ingat. Sebab apa? Kalau ada dua sifat ini dalam kepala kita, kita tak akan berani buat maksiat. Tengok ayat 62. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah jua Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak dipuja dan dipuji siapa? Allah. Ni pergi ambil berhala yang mata berkelip mata pun tidak. Tiba-tiba kita nak tabah dia sebagai Tuhan, kita kata la. Dan bahawa segala yang mereka sembah, segala yang mereka sembah selain dari Allah ialah yang nyata palsunya. Dan ingatlah sungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Allahu Akbar. Ini ayat ini sebagai penutup kepada perbincangan kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini, kita tengok hubungan dia dengan ayat yang sebelumnya, iaitu yang pertama, zalika. Allah sebut zalik, ai zalikan nasru. Pertolongan Tuhan janji itu memang berlaku sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kalau orang lain janji, belum tentu dia dapat. Kalau orang lain janji, belum tentu dia dapat. Tapi kalau Allah berjanji, memang dia berkuasa. Sebab itulah kalau kita nak janji, kita kena tengok kemampuan kita. Mampu tak aku nak tunai janji ni? Kalau mampu, janji. Kalau tak mampu, jangan buat. Baik, yang kedua, maksudnya Allah SWT bersama dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla ini, di dalam dunia, dia berinya nikmat kepada hamba-hambanya. Sebagaimana nikmat malam dengan siang. Kalau tak ada malam, penat kita. Siang dia aja kan. Yang ketiga, Allah Ta'ala akhiri perbincangan dia dengan innallaha la'afuwun ghafur. Allah SWT itu maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi dalam ayat ini Tuhan sebut lagi dua sifat dia. Sami'un basir. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Dan akhir ayat 62, huwal aliyul kabir. Allah Ta'ala yang maha tinggi keadaannya, lagi besar kekuasaannya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sebagai faedah dan penutup perbincangan kita ini, Al-Fawaid At-Tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikannya, di antara nama-nama Allah Ta'ala itu As-Sami Al-Basir. Tanda tuan-tuan, ini kita belajar ilmu Asma'ullahil Husna.
Bila kita belajar nama Allah, kita belajar sifat Allah, tujuannya kita nak merealisasikan dalam hidup kita, bukan nak menjadi sensasi, perbalahan, polemik dalam masyarakat. Jangan. Setengah orang ni dia ambil ayat sifat, menjadi bahan kutukan, cercaan, maki hamun, bahkan sampai peringkat mengkafirkan. Tujuan Allah Ta'ala bawa ayat-ayat sifat ni supaya kita realisasikan bagaimana kita nak kait kehidupan kita dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut As-Sami' Al-Basir. Allah Ta'ala mendengar segala perkara dan Allah Ta'ala lihat segala perkara. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, walaupun seekor semut, tapak kaki semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang gelap diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sama juga suara. Sama ada kita bercakap waktu terang, sama ada kita bercakap waktu gelap, kita bercakap depan orang, kita bercakap belakang orang, samanya bagi Allah Ta'ala sifat dia Al-Sami'. Allah Ta'ala mendengar. Kita nak kata apa? Jadi kalau kita tahu siapa dia rasa dia selamat daripada dua sifat Allah Ta'ala ini, inilah manusia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini, kita baik, tapi boleh mengumpat orang. Kenapa? Kita terlupa masa tu. Sifat Allah Ta'ala Sami', Allah Ta'ala mendengar. Kenapa tiba-tiba kita boleh buat maksiat? Kita lupa Allah Ta'ala Basir, Allah Ta'ala melihat. Kata di para ulama salaf kata apa? Ulama salafus salih kata, kami dididik oleh datuk nenek kami dengan 3 sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Sami', mendengar, Basir, melihat, Alim, Allah Ta'ala mengetahui. 3 sifat inilah menyebabkan kami menjadi manusia yang baik. Nak buat maksiat, Tuhan tahu. Nak bercakap benda tak baik, Tuhan mendengar. Nak buat benda tak baik, Allah Ta'ala melihat. Cukup. Ni kita hafal sifat Allah Ta'ala banyak, tapi lebih kepada menjadi polemik, lebih menjadi kepada perbalahan, masuk dalam sifat Allah, kelahi lalu. Allah Ta'ala tak turunkan ayat Quran tentang sifat-sifat kecuali supaya kita mengkaji, mempelajari, menghayati. Kan ada sifat yang diketahui secara direct, ada yang dipanggil mutasyabihat, tapi diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilmi, dapat mengetahui, mereka sampaikan kepada kita, kita juga dapat memahami. Al-Quran kita hidayah. Allah Ta'ala turun ayat-ayat yang jelas, ayat yang perlu pada penjelasan, ayat yang perlu pada penelitian, sebab uqulun nas mutafawitah. Akal manusia berbeza-beza. Ada akal yang cerdik, boleh memahami. Ada akal yang sederhana, ada akal yang lemah, terpaksa diberitahu oleh orang lain. Itu dia panggil, dalam awal surah Ali Imran tu Allah Ta'ala bagikan dia, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi orang yang muhkamat semua orang boleh faham insya-Allah. Tapi yang mutasyabihat, ar-rasikhuna fil ilmi, dapat memahami, mereka fahamkan orang yang tak faham. Alhamdulillah, Al-Quran kitab hidayah, kitab petunjuk. Tapi kalau kita duk main nama Allah, sifat Allah untuk kelahi, berkelahilah kita sampai ke mati. Tetapi kalau kita jadikan nama Allah, sifat Allah sebagai satu pelajaran, ilmu yang kita nak hayati, kita nak realisasi dalam hidup, insya-Allah kita akan jadi manusia yang baik. Bila kita berdosa, kita baca sifat Allah Ta'ala pengampun, nama Allah Ta'ala pun pengampun. Bila kita rasa nak kerah kepala sikit, kita baca ayat Allah Ta'ala ni, sifat dia murka kepada hamba dia yang derhaka, maka kita tak berani nak buat. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, belajarlah ilmu Asma'ullahil Husna dan juga sifat-sifat Allah untuk menjadikan garis panduan dalam hidup, bukan untuk menjadi polemik sepanjang hidup. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 63. Alam tara annallah anzala minas sama'. Ini di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, setakat itu dulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.